يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي على العرش راق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش راق الجميل وكلمه المولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua yang dah masuk dan minta share-sharekanlah pada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan
dapat manfaat bersama insya-Allah. Baik, kita berada pada muka surat 178. 178 perenggan yang kedua di atas. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Wa innama lam yaj'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahidin lima kana yatawaqqa'u min ziyadatihi wa naskhi ba'd al-matlu wa lam yazal dhalika tawaqqu' ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tanya, ya, mengapa zaman Nabi itu Nabi tak siap-siap tulis dalam satu dalam satu mushaf, kan senang. Kalau ada orang tanyalah. Jadi ini jawapan oleh Imam Nawawi, kata sebenarnya mushaf belum dikumpulkan sebegini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu mushaf kerana baginda tahu akan berlaku penambahan dan penasakhan. Penasakhan ni tak dalam bahasa Melayu. Sebahagian ayat yang dibaca, baginda merasakan sedemikian sehingga kewafatannya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Nabi tahu bahawa nanti akan ada nasakh dan mansukh. Maknanya ada ya perubahan. Kita katakan ada perubahan, ada ya ubah suai. Bukan Nabi yang ubah suai, Allah Taala yang Maha berkuasa melakukannya. Dalam satu format atau dalam satu mushaf yang compile, yang dikumpulkan, kerana tawakkuk ini, kerana kebarangkalian ini. Jadi Nabi tak tahu apa yang Allah Taala akan turunkan pada baginda. Ya. Dan kita tahu bahawa al-ardatul akhirah, maknanya talaki Nabi dengan Sayyidina Jibril yang terakhir itu, tidak berapa lama selepas itu Nabi pun wafat. Maka tidak sempatlah antara jarak Nabi dapat yang terakhir itu dengan kewafatan baginda untuk ditulis semula, dikumpulkan semula. Dan itu berlaku hanya pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Ya. Jadi dia kata di sini baginda merasakan sedemikian sehingga kewafatannya. Ya, sehingga kewafatannya. Jadi kita kena faham bahawa ada berlaku nasakh. Ada berlaku nasakh, ada berlaku dalam Quran itu tambahan. Mungkin ada Nabi maksudnya mungkin ada wahyu yang akan turun lagi. Kan? Jadi itu semua adalah kebarangkalian yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkan, tidak mengcompilkan, ya samalah tu. Tidak mengumpulkan semua dalam satu mushaf. Itu hanya berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar. Falamma amina Abu Bakr wa sa'iru ashabihi dhalika tawaqqu waqtadat al-maslahatu jam'ahu waqtadat al-maslahata jam'ahu ataupun waqti maslahatu jam'ahu fa'aluhu radhiyallahu anhu. Maka dia kata apabila Abu Bakar dan para sahabat yang lain merasakan ia sudah tidak berlaku, tidak akan ada penambahan sebab Nabi SAW telah wafat. Ya, dan pengumpulannya mengandungi maslahah, mana ada maslahah, maka ya baginda pun melakukannya. Mana sahabat-sahabat pun buat. Tuan-tuan, kalau kita baca sirah ataupun tarikhul mushaf ni, sejarah mushaf, ya, kita akan dapati sebut itu Sayyidina Abu Bakar, ya, mulanya tidak mahu mengumpulkan. Lepas tu bila berlaku apa yang berlaku ketika Ma'rakatul Yamamah, peperangan Yamamah, menyebabkan ramai orang hafal Quran, para hufazul Quran yang mati syahid, yang wafat, yang meninggal syahid. Jadi ya Sayyidina Abu Bakar
dinasihati oleh Sayyidina Umar supaya kumpulkan, kerana takut akan hilang Al-Quran bersama syahidnya para hufaz, para penghafal Al-Quran. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak nak. Dia kata, lam yaf'al bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan buat apa yang Nabi tak buat. Kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar nasihat, nak apa nama, pujuk. Dia kata, hatta syarahallahu sadri. Ya, riwayat ni Sayyidina Abu Bakar sebut sendiri, hatta syarahallahu sadri, sehingga Allah apa namanya, membuka hatiku, menenangkan hatiku, lalu aku pun menerima pandangan apa Umar. So dia okey, dah setuju. Okey, Sayyidina Abu Bakar dah setuju. Jadi siapa nak buat? Siapa nak buat projek ni? Kita kata projek lah kan. Projek pengumpulan mushaf. Bukan benda kecil-kecil. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi jumpa dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pula tak nak pada awalnya. Dia tak nak. Ya. Pertama kerana dia bukanlah sahabat yang senior ketika itu. Ada lagi yang senior, tapi sebab orang kata kewibawaan dia. Kewibawaan dia sebagai orang yang hafiz Quran dan orang yang cekap dalam hal-hal Quran ni, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pilih dia. Maka berlakulah tolak menolak ni. Maksudnya dia tak nak. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar puji, engkau ni pemuda yang baik, engkau ni gini, engkau kuat hafalan, kau gini. Pujuk siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata, hatta syarahallahu sadri kama syaraha li Abi Bakar wa Umar. Sehingga Allah menenangkan hatiku seperti mana Allah menenangkan hati Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Maka pakat-pakat dah tenang, dah yakin, baru buat. Dan nak buat tu ada dia punya SOP dia. Kan? Punca kuasa dah dapat. Sayyidina Abu Bakar lah punca kuasa dia punya Amirul Khalifah kan. Ya. Tapi SOP dia macam mana? Baru nak buat SOP. Sebab benda tak pernah jadi, tak pernah berlaku. Maka dibuatlah SOP tu. Apa SOP dia? Okey. Sayyidina Umar buat pengumuman di masjid. Barang siapa yang ada Al-Quran pada dirinya, barang siapa yang ada Al-Quran pada dirinya, maka tampillah. Siapa yang dalam siapa ni, siapa yang hafal Quran, datang, tampil, bacakan Al-Quran yang kau hafal tu, berserta 2 orang saksi. Saksi yang kata memang inilah Al-Quran yang dihafal oleh si fulan. Ya. Kalau ada yang bertulis, bawa yang bertulis. Nampak tak? Itu dia punya SOP-nya. Baru nak bina SOP. Maknanya apa? Maknanya Zaid bin Thabit bukan dia daripada hafalan dia semata-mata. Tak. Ditambah lagi dengan iklan oleh Sayyidina Umar, beritahu pada semua jemaah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain, siapa yang menghafal Al-Quran, siapa yang ada padanya Al-Quran, sama ada dia hafal atau dia tulis, datangkan. Dan hendaklah dipersaksikan oleh 2 orang saksi. Nampak? Ini metod dia. So itu yang berlaku. Kita tahu masa tu tak seperti sekarang kan, ada komputer, ada printer. Dulu apa yang ada lah. Atas pelepah-pelepah tamar ada, atas kulit-kulit kayu, atas kulit-kulit binatang, atas batu-batu yang leper, asal kayu-kayu yang leper. Jadi dia bawa semua ni. Siapa yang ada lah, masing-masing punya kan. Okey, ni surah ini aku dah hafal. Baca. Siapa saksi? Ni anak aku 2 orang saksi. Contoh kata. Jadi okey, terima. Okey, terima. Yang ini adalah Al-Quran. Samalah macam mana aku hafal. Kata Zaid bin Thabit lah. Maknanya dibuat cross check. Ini panggil cross check.
kan. Masya Allah. Jadi daripada awal Al-Fatihah sampai akhirin Nas, sampai akhir surah An-Nas berlaku metod itu berlaku. Maksudnya kaedah itu dipakai sehingga habis. Dan ada lagi lah cerita-cerita yang agak detail yang diceritakan di dalam sejarah penulisan mushaf. Itu yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu dia. Bukan benda senang, kan? Baik. Kita sambung dulu. Dia kata, "Wakhtalafu fi 'adadil mushaf fi 'adadil masahif allati ba'atha biha Uthman." Faqala al-Imam Abu Amr ad-Dani akthar al-ulama ala anna Uthman kataba 4 nusakh. فبعث إلى البصرة إحداهن وإلى الكوفة أخرى وإلى الشام أخرى وحبس عنده أخرى. Maksud dia, ulama berbeza pendapat tentang bilangan mushaf, berapa banyak yang dihantar oleh oleh Sayyidina Uthman, kan, yang dihantar ke negara-negara Islam. Imam Abu Amr ad-Dani berkata, kebanyakan ulama berpendapat bahawa Uthman menyalin 4 naskah, 4 mushaf. Lalu dihantar setiap satunya ke Basrah, Kufah, Syam, dan satu lagi disimpan di sisinya. Yang disimpan di sisinya mana apa? Mushaful Imam dipanggil. Ya, mushaf atau mashaf al-Imam. Itu yang disimpan oleh Sayyidina Uthman di Madinah untuk dia lah. Versi yang ada pada dia lah. Okay. So dia kata, وقال أبو حاتم السجستاني كتب عثمان 7 مصاحف بعث واحدا إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وحبس بالمدينة واحدا وهذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف وفي أحاديث كثيرة fi sahih. So dia kata Abu Hatim As-Sijistani atau As-Sijistani pula berkata Uthman telah menyalin 7 mashaf. Ada yang kata 4, ada kata 7. Lalu setiap satunya dihantar ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan satu disimpan di Madinah. Inilah ringkasan peristiwa terawal berkenaan pengumpulan mashaf, dan banyak lagi hadis di dalam kitab sahih yang menjelaskannya. Kita boleh cari buku-buku berkenaan dengan sejarah mushaf, sejarah penulisan mushaf, ada di pasaran, supaya kita tahu Quran ni apa cerita sebaliknya. Kita tahu Quran ni dah macam-macam. Ada yang ada sekarang ni pula ada Quran tajwid, color-color, ada warna-warna. Dulu baris dengan baris dengan titik pun tak ada zaman Sayyidina Uthman dulu, kan, Mushaf Uthman dulu. Bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada baris, tak ada titik, boleh baca tak agak? Kan, bukan senang sebenarnya. Lepas itu baru ada titik, lepas itu baru ada baris. Ada ulama buat bid'ah lepas tu. Baca dalam ni bid'ah apa pula, kan? Kata tak ada dalalah, ada kata tak ada bid'ah hasanah. Tengok ada tak bid'ah hasanah dalam ni, ini bukan saja bakal lain, tuan-tuan, cerita je, So dia kata wa fil mushafi 3 lughat, dhammul mim wa kasriha wa fathiha, dhammul mim wa kasruha wa fathuha, fadhammu wal kasru mashhuratan wal fathu dzakaraha Abu Ja'far An-Nahas wa ghairuh. Dia kata terdapat 3 cara bacaan pada kalimah al-mushaf. Tu dia. Mim dibariskan hadapan, bawah dan atas. So saya kata itu mushaf pun boleh, mushaf pun boleh, mishaf pun boleh. Cara bacaan dengan baris hadapan dan bawah adalah masyhur, dia kata. Rupanya mushaf dengan mishaf ni masyhur. Masya-Allah, kan? Dia kata wa fathuha fadhammu wal kasru. Fadhammu wal kasru maknanya apa? Mushaf dengan mishaf tu masyhur rupanya. Dan yang mashaf maka disebut oleh, mana cara bacaan dengan baris atas dinyatakan oleh Abu Ja'far An-Nahas.
dan selainnya. Jadi tak usah bergaduh lah, mushaf ke mushaf boleh belaka, ya, boleh belaka. Benda yang ada khilaf kita katakan ada khilaf. Jangan benda ada khilaf kita kata seolah-olah benda tu tak ada khilaf. Kita je betul. Bila benda tu khilaf, kita kata yang ini je, seolah-olah yang lain tu salah, maka tak adalah khilaf macam tu. Kan benda khilaf mana apa? Mana kita agree to disagree, kata orang kampung cakap. Bersetuju untuk tidak bersetuju sebab benda tu khilaf. Memang tak ada orang setuju. Kan? Tapi pada kita, contoh jadi benda-benda ni kena faham supaya kita tidak mudah-mudah menolak pandangan orang lain. Bukan kita lah kan, kita siapa, kita orang awam je. Benda khilaf ni cerita ulama', cerita pakar-pakar dalam bidang, bukan kita orang awam ni ontok-ontok lah tahun 9. Pakailah mana ada. Kan? Tak payah nak bersilat sekali, kita belajar apa pun tak lagi. Kan? Itu dia. Tengok. Faslun ittafaqal ulama'u ala istihbab kitabatil masahif wa tahsini kitabatiha وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه. وأما كراهة الشعبي والنخع النقط أو النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا. Ini bid'ah tadi. Ya, ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا فإنها من المحدثات الحسنة. Tadi saya katakan bid'ah hasanah kan, inilah dia. Ya, من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه أو فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك والله أعلم. Dengar ni, keharusan menulis, mengelokkan dan menerangkan, maknanya jelaskan tulisan, ya, mushaf itu. Ulama bersepakat tentang keharusan menulis mushaf, mengelokkan, menerangkan dan menjelaskan tulisannya, menulisnya dengan teliti tanpa dipanjangkan huruf dan diletakkan huraian, ya, padanya. Maknanya nas teks Quran, nas mushaf 100%. Ya. Ulama berpendapat digalakkan peletakan titik dan baris pada mushaf. Nama-nama seperti Abul Aswad Ad-Du'ali, Al-Khalil bin Ahmad, kan? Nama-nama yang perlu, yang ada pengaruhnya dalam cerita baris dan titik Al-Quran. Ya, jadi dia tak cerita kat sini, nanti kita cerita kemudian lah. Ya. Nas apa lagi nama saya pun lupa dah. Dia dah lama dah tak ngajar subjek ni tuan-tuan, lupa pula dah. Nanti tengok kita cek balik lah, ya. Ya. Nas bin apa nama saya pun lupa, ya. Jadi nama-nama itulah Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Lepas tu Al-Khalil bin Ahmad. Sebelum Khalil Ahmad tu ada 2 orang, saya pun lupa. Minta maaf kalau ada siapa boleh ingatkanlah. Ya. Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur. Nas bin Asif, kalau tak salah saya lah, itu nama-nama orang yang terlibat daripada mula. Daripada mula nak baris dan nak titik. Baris asalnya baris yang atas bawah depan tu asalnya bukan macam tu. Asalnya titik aja, titik bawah, titik atas, titik bawah, titik depan. Dia bukan yang atas kepala bawah melintang bawah macam wow tu, tak ada dulu. Lepas tu pula titik nak membezakan, kan, nak membezakan huruf dengan huruf, ba dengan ta dengan sa, kan sama rupa, ba, ta dengan sa. Macam mana kita nak bezakan? Jadi diletak titik. Pun ada perkembangan dia, ada cerita sejarah dia, kan. Dipanggil naqtul i'jam, dipanggil. Yang tadi tu nak beza baris-baris tu naqtul i'rab. Itu semua ada cerita tu tuan. Lepas tu naqtul i'rab itu ada evolusinya lepas itu. Daripada hanya titik, sebab takut beza dengan titik yang nak bezakan huruf ba, ta, sa dengan ba contohnya,
maka diubah jadi jadi sampai waw sekarang ni. Ada waw baris depan, atas, melintang, bawah. Semua ada cerita tu. Jadi kalau katalah ya, semua ulama tak nak buat, tak boleh, ni nabi, ni nabi tak buat ni. Zaman nabi tak ada baris, tak ada titik. Sayyidina Osman pun tak ada, so aku tak nak buat. Agak-agak hari ni kita boleh baca Quran tak? Agak-agak je. Kan? Agak-agak je. Baik, ya. Tengok, kita sambung lagi. Ulama berpendapat digalakkan peletakan titik dan baris pada mushaf kerana cara itu merupakan satu pemeliharaan daripada kecacatan bacaan dan kesalahan tulisan. Adapun Asy-Sya'bi dan An-Nakhai yang memakruhkan peletakan titik, mereka berpandangan sedemikian ketika zaman itu kerana bimbang ya sebarang perubahan berlaku pada Quran. Ini kata makruh. Sebab apa? Takut ada perubahan, takut orang confuse kan, takut berubah Quran sebab titik-titik itu. Sedangkan kebimbangan tersebut telah tiada pada hari ini, maka tiada tegahan melakukannya. Sampai hari ni kan mau macam-macam ya, macam tadi ada color lah, ada apalah kan. Jadi ya, asal bendanya semua tak ada. Kalau kita nak betul-betul asal tulisan tu kalau kata lepas bar tu ta tu tak tahu beza mana bar mana ta. Tak ada langsung titik, baris tak ada. Ya. Macam mana nak baca tu? Tindakan ini tidak boleh ditegah. Ia adalah suatu perbuatan baru, muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Letihlah kan. Perbuatan baru bid'ah dan tergolong dalam bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Kalau siapa tak percaya ada bid'ah hasanah, tanya Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut ni bukan Ustaz Iqmal sebut, ni Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi ni bukan bapa angkat kita tu. Ni ulama besar. Ya? Imam Nawawi ni bukan ayah angkat kita. Ni ulama besar ni. Kalau kita kata kita pakai hadis, Imam Nawawi ada sekolah hadis dia. Dia tu guru pada sekolah hadis kan. Jangan main-main ya. Jadi tak payahlah kita nak sampai sekarang kan gaduh-gaduh ni tak ada bid'ah, tak ada bid'ah, apa nama bid'ah hasanah, semua dalalah, tak habis-habis kan. Maka ia tidak dilarang, sama seperti melakukan situasi yang seumpamanya seperti menulis suatu ilmu. Dia kata kan, seperti apa dia kata, disebut tasniful ilm. Saya sebut dulu kan. Kita nak sebut, contohnya tak, kita buat contoh itu. Ya, saya kata kita, tuntutan kita apa? Untuk membaca Al-Quran dengan betul. Tuntutan tu. Apa tuntutan ni? Warattilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Suruhan Allah, perintah Allah suruh kita baca Quran secara tartil. Tartil tu apa? Memperelokkan sebutan huruf, mengetahui tempat berhenti dan tempat mula bacaan. So itu dia punya matlamat dia. Dia punya ultimate goal kata orang kampung, kan? Matlamat dia itu dia. Jadi nak menuju ke situ macam mana? So ulama susun ilmu-ilmu ni namanya ilmu qiraat atau ilmu tajwid. Kan? Jadi ilmu-ilmu ni ada tak zaman Nabi? Tak ada. Jadi ulama susun, ulama apa namanya, disiplinkan dengan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya, dan dalam bentuk silibus yang teratur, sehingga di akhir kita bila habis silibus itu, kita akan dapat tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf dan dapat tartil yang menjadi dia punya matlamat sasaran tu. Jalan menujunya semua bid'ah, semua benda baru. Tapi bid'ah yang hasanah. Samalah dengan ni. Kan? Ya, samalah dengan ni. Maknanya apa? Untuk pastikan orang tak salah baca Quran. Sebab mudarat salah baca Quran. Mudarat salah faham Al-Quran. Mudarat, macam-macam mudarat lah. Kalau kata langsung tak boleh baca atau baca salah, memang habis lah. Kan? Itu dia. So dia kata, maka tidak dilarang, sama seperti melakukan situasi yang seumpamanya seperti menulis suatu ilmu, membina sekolah-sekolah, pusat latihan apa? Kuda.
Wa ribatat. Ribatat ni bukan pusat latihan kuda tuan ya. Ribat ni, kalau maksud ribat ni dalam bahasa ya, ribat ni makna apa? Pondok-pondok. Tempat pengajian dipanggil ribat. Bukan pusat latihan kuda tuan. Tolong betulkan tu. Ya, maksud apa namanya? Wabinaul madarisi war ribatat. Ribat ni apa? Ribat ni sekolah. Sekolah pondok jugalah. Sekolah. Ya. Ponpes atau Indonesia. Pondok pesantren, ponpes. Ya, ribat, dia panggil ribat. Ya. Madaris, bahasa modennya madrasah lah. Dulu dipanggil ribat. So itu maksud dia, bukan pusat latihan kuda. Saya nak tanda sikit. Mana pula pen awak? Ya. So dia kata situ pensel, okey. Bukan pusat latihan kuda okey. Kemudian menulis fasal yang baru fasal yang baru. Faslun ittafaqal ulama'u ala istihbabi bawah. Ke bawah saya tengok yang bahasa Arab ni. Okey. Faslun la tajuzu kitabatul Qur'ani bi syai'in najis wa tukrahu kitabatihi 'ala al-judran 'indana wa fihi madhhabu 'Atha' alladhi qaddamnah. Qad qaddamna annahu idza kutiba 'ala al-at'imati fala ba'sa bi akliha wa innahu idza kutiba 'ala khashabah kuriha ihraquha. Ya, dia kata tidak boleh menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Ya, kalau ada orang buat juga, maknanya biasanya dia bertujuan untuk suatu praktikal sihir. Ya, biasanya sihir ni antara cerita dengan bomo gini lah kan. Apanya, antara modus operandi bagi sihir ni ialah biasanya apa nama jin tu lah kan, dia akan, atau bomoh lah, dia ada perjanjian dengan makhluk halus ni. Jadi biasanya benda-benda yang jadi perjanjian ni benda-benda syirik atau benda-benda yang bawa pada dosa besar. Sama ni kan, tulis Quran dengan darah ke, dengan najis ke, ya, pergi berak kat Quran ke, pergi koyak Quran masuk dalam tandas ke, itu semua ya, apa namanya, terma antara tukang sihir dan juga ya, biasa tukang sihir lah, tukang sihir dengan jin. So dia kata kalau kau nak jayakan sihir ni, kau buat gini-gini. Ni dia antaranya benda-benda kotor ni ya. Makruh menulisnya pada dinding. Ni cerita dah itu ya, di sisi kami, di sisi Syafi'iyah, dan ini juga adalah pandangan Atha' yang telah kami kemukakan. Kami juga telah jelaskan bahawa apabila ayat Quran ditulis di atas makanan, maka tiada masalah untuk memakannya. Ya, jika ditulis pada kayu, makruh untuk membakarnya. Ini cerita itu dah. Baik. Kemudian fasal yang baru, faslun ajma'al muslimuna ala wujubi siyanatil mushafi wa ihtiramih. Qala ashabuna wa ghairuhum walau alqahu muslimu fil qadhurah wal iyadu billahi ta'ala saral mulqi kafira. Ini dia. Ini bahaya. Apa dia kata? Ya. Kewajipan memelihara dan menghormati mushaf atau mashaf. Ulama Islam bersepakat akan kewajipan memelihara dan menghormati mushaf. Ulama mazhab kita dan ulama lain yang berkata sekiranya seorang muslim mencampakkannya ke dalam kotoran, buang Quran dalam tandas atau dalam tempat yang kotor, dalam tong sampah dan sebagainya, ya, dan sampah sarap, kita memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala daripadanya, maka orang tersebut jatuh kafir. Fa asbahal mulqi bidzalika kafiran, kufur terus ya, disebabkan perbuatan itu. So dia kata qalu wa yuhramu tawassuduhu bal tawassada ahadun kutubal ilmi haram, bal tawassudu kutubal ilmi haram. Apa maksud dia? Sunat bagi seseorang berdiri mana tadi? Tinggal. Mereka berkata lagi haram menjadikan mushaf sebagai bantal. Bawalah tidur. Ya. Bahkan menjadikan mana-mana kitab ilmu sebagai bantal juga adalah haram. Bayangkan nak hormat ilmu, kitab pengajian,
Ada penghormatannya, ada kehormatannya Al-Quran itu. Bahkan kitab-kitab, sebab tu bila kita bawa kitab, saya ya pesan pada semualah, bila kita bawa Quran ke kitab ke, contohnya Quran ini contohnya Quran tu bila kita bawa, jangan pegang, dengan lepaskan kita sampai di jalan sama paras dengan punggung kita, angkat, pegang macam ni. Buku ke, kitab ke, Quran terlebih lagi, itu contoh menghormati, ihtiram. Dengan kita letak bawah boleh lenggang-lenggang sama paras dengan punggung kita kan, dan sebagainya. Itu contohlah adab, ya, dan itu yang diajar oleh ulama pada kita. Ni buat bantal letak tidur atas Quran, tidur atas kitab kan. Di kitab tu letak sejadah, dia tidur. Itu juga adalah haram. Ya. So dia kata, ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى. سبحان الله. يا وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه كان يضع المصحف على وجهه wa yaqul kitab rabbi. Itu dia. Sunat bagi seseorang berdiri menghormati mushaf apabila didatangkan kepadanya. Subhanallah. Mushaf, orang datang dulu, kita bangun menghormati mushaf itu. Sunat hukumnya, kata Imam Nawawi. Kerana berdiri untuk menghormati orang yang berkedudukan dalam kalangan ulama dan orang salih adalah sunat. Kita bicara itu kan, cerita itu. Kita bangun menghormati orang alim, ya, orang yang berkedudukan, pemerintah, tu sunat. Okey, maka mushaf adalah lebih utama, dia panggil qiyasul aula kan. Maknanya kalau berdiri pada manusia, ya, berdiri pada manusia yang Allah beri kelebihan pada mereka, kepemimpinan dan juga kelebihan ilmu pun sunat, maka apatah lagi pada kitab Allah yang mengandungi dalamnya kalamullah, dan pasti kalamullah itu lebih mulia daripada segala kalam yang lain. So bangun berdiri menghormati mushaf yang disampaikan. Subhanallah. Ya. Aku juga telah membentangkan dalil-dalil terhadap sunat berdiri ini dalam juzuk yang aku kumpulkan. Dah cerita dah, banyak kali dah disebut itu kan. Kemudian dia kata, kami meriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abi Mulaikah. Dia kata, artinya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, anak Abu Jahal, ya, tapi beriman. Abu Jahal yang tak beriman, anak dia beriman, meletakkan mushaf pada wajahnya dan berkata, kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Mana apa? Dicium mushaf tu. Ya. Siapa buat ni? Ikrimah, sahabat Nabi. Maka boleh tak kita buat? Boleh, tak ada masalah. Kita nak cium mushaf, cium, tak ada masalah. Cium mushaf. Ya, tak ada masalah. Kita dulu kecil-kecil kan, sebelum ngaji buat gini dulu. Macam ni, tak gini kan. Saya masa di Mesir dulu, ada syekh yang rapat dengan saya lah. Syekh dia kata, aku pelik tengok budak Malaysia. Pasal syekh? Dia suka buat Quran macam tu. Gitu kan. Dia cium kat sini, cium tak kata kepala, cium. Kan? Apa pasal pula? Dia kata, pelik lah, dia kata. Pada dia pelik, pada kita biasa je. Kan? Tak kata kepala tu kita cium kan. Kalau orang Mesir dia tak buat macam tu. Mesir dia boleh cium je. Orang Mesir dia buka, biasa di Quran dia buka, dia cium. Gitu. Dah. Kan? Yang kita siap tutup tapi gitu. Ada yang 3 kali. Dapat pula kalau terjatuh Quran tu, angkat gitu kan. Masya-Allah. Itu kita pada saya boleh belaka. Kan? Itu semua adalah, ya, suatu perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita menghormati mushaf. Bukan kita sembah mushaf, tidak, dan menghormati dengan kaedah itu. Mungkin di Mesir hanya dengan menciumnya mushaf. Kita cara kita lah, tak ada suatu ketetapan. Tak ada masalah. Cuma janganlah kita buat ambil Quran dia pusing macam kita pusing. Jangan, itu bukan menghormati, itu menghina kan. Maknanya yang nampak kita menghormati mushaf.
Tapi tak adalah sampai kena sujud kat mushaf, tidaklah, tapi itulah ya. Dan macam tadi yang sebut oleh apa nama Nawawi, ya, sahabat Nabi Ikrimah bin Abi Jahal, dia pun mencium mushaf, meletakkan mushaf di mukanya, menghormati mushaf. Itu dia. Baik. Kemudian apa lagi? Faslun tahrimul ni. Okey. Tahrimul musafarati bil mushafi ila ardil adu idza khifa wuqu'uhu fi aydihim lil hadits al mashhur fi as-sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafira bil Qur'ani ila ardil adu. Okey. Wa yuhramu bay'ul mushafi min adh-dhimmi fa in ba'ahu fa fi sihhatil bay' qawlan lisyafi'i asahuhuma la yasih wa thani yasih wa yu'maru fil hali bi izalati mulkihi anhu wa yumna'u al majnun was sabi alladhi la yumayyizu min masil mushaf makhafatan min intihaki hurmatihi wa hadha al man'u wajibun 'ala al wali wa ghairihi mimman ra'ahu yata'arradu li hamlihi. Apa maksud dia? Orang yang bermusafir sambil membawa mushaf ke negara musuh, boleh tak? Kita bawa Quran pergi tempat musuh. Haram bermusafir sambil membawa mushaf ke negara musuh jika takut terlepas ke tangan mereka. Ini dalam konteks zaman Nabi, kan, dalam konteks zaman dia, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ya, takut dirampas oleh musuh. Bila rampas tak adalah Quran, ataupun akan dibuat sesuatu yang tidak baik pada mushaf, ya. Ya, berpandukan sebuah hadis yang masyhur dalam Sahihain daripada Ibn Umar, ya, bahawa yang artinya Rasulullah SAW melarang seseorang bermusafir sambil membawa Al-Quran ke negara musuh. Itu konteks zaman Nabi. Jangan kita kiaskan, kan, sebab dia ada konteksnya. Cuma kalau berlaku, illah dia ada. Illah dia apa? Takut dirampas, di apa-apakan oleh musuh. Ada illah tu berlaku, so kita bolehlah di apply hadis ni. Kan? Boleh berlaku benda tu. So jadilah. Tapi tak ada illah tu, tak ada. Illah maknanya alasan tu, alasan takut dirampas musuh itu tidak ada. Maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Itu dia. Apalagi dia kata haram menjual mushaf kepada kafir zimmi. Jika seseorang menjual kepadanya, terdapat dua pendapat di Syafi'i berkenaan status sahnya. Yang lebih tepat adalah tidak sah. Yang kedua sah. Maka diperintahkan supaya melupuskan pemilikannya terhadap mushaf ketika itu juga. Subhanallah. Mana takut Quran ni, mushaf ini berpindah ke tangan musuh dan dihina-hina oleh musuh. Ini cerita zaman dulu lah. Ulama cari apa namanya, meletakkan hukum itu sesuai pada keadaan dan situasinya, kan? Tapi kalau kata benda tu tidak berlaku, contoh kita nak bagi hadiah, kita nak bagi hadiah, ataupun kita jual Quran, ada orang bukan Islam datang nak beli Quran, contoh kata, macam boleh tak? Kan? Itulah tu, inilah hukum dia, ya. Jadi kalau kita nak keluar daripada khilaf ni, apa dia? Jangan kita nak keluar dari khilaf, kan? Khuruj minal khilaf mustahabbah. Keluar daripada khilaf itu adalah sunat. Jadi macam mana kita nak keluar daripada khilaf ni? Hadiahkan saja. Kalau orang lain saya jual, tapi dengan encik nak Quran ni, kan, okay, tak apa, saya hadiah pada encik. Jadi nak keluar senang, hadiahkan je. Tapi yang kedua, kita tahulah sebab apa dia nak beli, mungkin dia nak tahu macam mana Quran dan sebagainya. Tak apalah, itu kemudian ceritalah. Cuma nak keluar daripada khilaf, kan, bagi hadiah pada kawan kita yang non muslim itu. Dan sekarang pun bukan Quran yang hard copy je, kan, dalam handphone, kan, dah ada dah. So dah tak susah dah kalau mereka nak explore tentang Quran ni. Tuan-tuan tahu tak, masa selepas 11 September runtuhnya dua menara tu, kan, 11 September, kan, ya, orang-orang, ya, yang rakyat Amerika Syarikat khususnya, ya,
pergi ke perpustakaan nak pinjam Quran. Maknanya lepas peristiwa itu, Quran mushaf yang ada di perpustakaan itu sering tak ada, sering habis dipinjam. Sebab apa? Mereka nak tahu apa ada dalam Quran ni sampai ada orang Islam yang pada mereka lah, ya, sebab orang Islam sanggup buat benda tu, pada pandangan mereka kan, dia nak kaji, sebab mereka masyarakat yang nak ilmu, dia nak tahu apa pasal orang Islam buat macam ni pada dia lah kan, apa pasal ada orang Islam sanggup pada mereka membunuh diri kan untuk buat benda ni. Jadi dia buat kajian. Tapi sebaliknya, bila ramai yang mengkaji Islam selepas 11 September, ada yang masuk Islam, bukan menolak Islam, makin nak berislam. Sebab apa? Dia tengok, ini bukan Islam yang digembar-gemburkan oleh media barat selama ni. Islam ni cantik, Islam ni bagus, Islam ni baik, Islam ni akhirnya masuk Islam kan. Itulah dia hebatnya kan. Allah kata apa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kan, orang ahlul kitab ni kan, tak kira ahlul kitab ke orang kafir ke, apa yang dia nak? Dia nak memadamkan cahaya Allah dengan kata-kata dia, propaganda dia kan. Dia katalah Islam ni teroris, dia katalah Islam ni pengganas, dia katalah Islam ni anti-establishment, Islam ni mundur, dia kata macam-macam supaya orang jauh daripada Islam. Dia katalah Quran tu macam-macam membawa kepada kemunduran dan sebagainya, macam-macam dia kata. Itu kata Islamofobia tu kan. Islamofobia tu diwujudkan fobia pada Islam tu. Tapi akhirnya apa? Wallahu mutimmu nuri. Allah yang menyempurnakan cahayanya. Mana cahaya tu nak dipadamkan, tapi Allah sempurnakan cahayanya. Allah sampaikan cahayanya ke seluruh alam. Al-Qurannya sampai pada seluruh umat manusia. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka. Ni kita besok 2 hari lagi kita nak beraya kan. Kita takbir la ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Sambung, walau karihal kafirun. Maknanya kita tetap berpegang dengan agama Allah yang suci, yang menjadi nikmat kepada kita semua, walaupun orang yang lain tidak menyukainya. Kita bukan yang berpegang teguh pada Islam ni nak bagi orang lain suka. Sebab itu perintah Allah. Mereka nak suka, kita tak suka, itu dia punya pasal. Tapi kita bertanggungjawab pula untuk menyebarkan Islam. Maknanya bukan nak tunggu orang suka baru nak beritahu Islam ni, baru nak sebarkan Islam, baru nak tunjukkan keindahan Islam. Bukan. Buatlah, sebarkanlah Islam, sebarkanlah Al-Quran, ceritalah benda baik-baik sampai orang suka. Bukan tunggu orang suka. Memang tak ada lah. Tapi itu pun tak ada juga orang yang tak suka tu perkara biasa tuan. Perkara biasa. Ya, memang setiap benda tu memang ada orang yang tak suka, ada yang suka, itu biasa. Ya, tak ada benda yang pelik lah. Ya. So dia kata, orang gila dan kanak-kanak yang belum memayis dilarang untuk membawa mushaf kerana takut kehormatannya dicemari. Larangan ini wajib ke atas wali dan orang lain yang melihatnya cuba untuk membawanya. Kalau kita tengok budak main-main, dia pegang Quran, dia main-main takut dia campak ke apa, kita ambil Quran tu, kita yang pegang. Walaupun kita ketika itu tidak berwudu, sebab darurat untuk menjaga kehormatan mushaf, kehormatan Al-Quranul Karim, itu dia. Jadi begitu besarnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Bukan saja isi kandungannya, bahkan Quran tu sendiri, ya, zat Quran tu sendiri, fizikal Quran tu sendiri, mushaf tu sendiri perlu dihormati oleh kita kan. Tayyib. So lepas itu apa tajuknya lagi? Mana tadi pula? Ni dia. Okey, faslun yuhramu 'alal muhdisi massul mushafi wa
wa hamluh sawa'un hamluhu bi'alaqatihi aw bighairiha sawa'un massa nafsal kitabati aw al hawashi wal jildi wa yuhramu massul kharitati wal ghilafi was sunduqi idza kana fihi al mushaf huwa wa hadha huwa al madhhab al mukhtar wa qila la tuhramu ala hadhihi thalatha wa huwa dha'if walau kataba al qur'ana walau kutiba al qur'ana walau kutiba al-Qur'anu fi lawh fa hukmuhu hukmul mushaf sawa'un qalla al-maktubu aw kathur hatta law kutiba ba'du ayatin lid-dirasah haruma massul lawh. Ini dia tegas. Imam Nawawi menunjukkan ketegasannya dalam hal ini. Dia kata orang yang berhadas menyentuh dan membawa Al-Quran, mana bawa mushaf lah, ya. Kami dulu di Azhar ni benda yang kita tak boleh ikut orang Arab. Dia bukan semua yang Arab buat ni kita boleh ikut, tuan-tuan. Sebab di Arab ada benda yang tak boleh ikut, walaupun orang Azhar. Bukan semualah ini budak-budak lah, student Azhar lah, bukan masyayikh, bukan doktor-doktor, bukan. Sebab tu saya masa dalam kuliah lalu doktor kata apa, engkau ni berkawan dengan pensyarah-pensyarah, dengan profesor-profesor ni, kau jangan kawan dengan budak-budak ni. Semua kata kawan-kawan kau ni semua tak boleh pakai, dia cakap. Bukan saya cakap, pensyarah saya cakap. Ni engkau tak boleh percaya, ni semua mengarut ni. Kau nak kau dengan aku. Kawan dengan guru aku. Itu insya-Allah elok sikit engkau jadinya. Pesan dia kan. Sebab budak-budak Arab ni yang belajar ni kadang-kadang mushaf tu dia buat macam tu, dia kata kan, bukan tempat baring kan. Lagi teruk daripada tu. Buat alas punggung ya. Dulu kami belajar di syurah tu pun ada juga. Matan qiraat tu dia buat alas punggung ya. Dia nak meniru kan. Dia tak letak dekat bawah jubah dia. Masa tarik tu. La ilaha illallah. Jadi itu semua jangan tiru, jangan buat. Kan. Yang pernah dulu ada pengawas peksa di Azhar tu cerita, jumpa Quran, mushaf tu jumpa Quran dekat dalam tandas. Jumpa. Kat mana letak? Dekat dalam flash tu, dalam tu. Ada Quran dalam tu. Dia nak meniru. La ilaha illallah. Jadi benda-benda macam ni lah. Ya. Dah lah kau tak berkat meniru, lepas tu kau menghina pula mushaf. Berapa banyak dosa kau nak tanggung tu. Ya. Allahu akbar. So dia kata haram bagi orang yang berhadas. Maksud apa berhadas? Yang tak ada wudu, ya. Maksudnya untuk menyentuh dan membawa Al-Quran, mushaf. Sama ada membawanya dengan tali atau selain itu. Tak pegang dengan tali pun tak boleh. Sama ada menyentuh tulisan, catatan hujung atau lapiknya pun tak boleh. Haram baginya menyentuh kulit mushaf, pembalut dan kotak yang mengandungi mushaf. Inilah pandangan yang terpilih, kata Imam Nawawi. Ada pandangan lain mengatakan tidak haram melakukan 3 perkara tadi, namun pandangan ini lemah, dhaif dia kata. Ya. Baik. Dia kata, sekiranya Al-Quran ditulis di atas satu papan, lauh kan? Lauh ni mana papan kayu ke papan batu ke kita tulis. Ya. Tuan-tuan tengok tak orang Afrika, mahat tahfiz di Afrika. Tuan-tuan tengok dekat dalam YouTube ada. Allahu akbar. Dulu dia orang menghafal Quran ni dia orang tulis dulu, dia orang tulis. Apa surah dia nak hafal dia tulis. Tulis tu ya Allah, papannya papan kalau kita kecil-kecil dulu kan pakai papan hitam, kita panggil papan hitam warna hijau tu. Ada kapur, kita ada kapur kan. Afrika pun lebih kurang tu, tapi dia papan putih, kayu putih, lepas tu kayu coklat, lepas tu dia tulis dengan macam arang macam itulah, macam warna hitam. Tulis tu. Dah hafal, padam, baca depan gurunya ya Allah garang kemain. Kan dia orang kata dia sesah, dia sebatnya. Ya Allah. Kalau kita lah lagi dah. Tapi lekat hafalan tu sebab apa? Sebab tulisan tu. Sebab tulisan. Sebab tu ada juga setengah mahat tahfiz yang ambil method ni. Tulis. Tapi dia ada beberapa pro and con lah kan, biasalah tu. Ya. Masalahnya kadang-kadang mereka menulis dan menghafal melalui tulisan itu. Yang kita menulis, kita tiru kat mushaf tu.
So apa dia punya impactnya? Ini kena buat kajian. Kalau siapa pakar-pakar dalam pendidikan ni, buatlah kajian metod menulis mushaf dalam penghafazan atau penghafazan Al-Quran, kan? Dalam kata apa pengaruh dia? Adakah menulis itu lebih menolong hafalan? Kemudian banding antara menulis selepas menghafal dengan menulis sebelum menghafal. Tulis dulu baru hafal ke hafal dulu baru tulis? Kalau ikut kaedah ilmunya, kan, al-ilmu sayd, ya, al-ilmu sayd, kan, wa kitabatuhu al-qaid, ataupun wa qaiduhu al-kitabah. Macam itulah dimaksud dia, kan. Ilmu itu adalah binatang yang diburu, buruan, ya, dan tali yang mengikat buruan tu, kita dah dapat binatang tu yang kita buru dah dapat, kita ikat dengan tali, kan. Yang ikat tali, ikatan tu ialah penulisan, tulis apa yang kita dapat ilmu tu. Maknanya apa? Mesti kena belajar dulu baru tulis. Nah, kita tulis tu adalah apa yang kita faham. Kalau kata hafal, apa yang kita hafal. Maknanya apa? Hafal dulu baru tulis, kalau ikutkan. So ada juga yang kata tulis dulu baru hafal. So macam mana? Jadi masing-masing lah, kan. Jadi kita kena cubalah, kena buat model lah, kan. Model lah, kan, supaya tengok perbandingan antara menulis sebelum dengan selepas. Ini boleh buat tesis bagi orang yang ambil pendidikan Al-Quran, boleh buat tesis ni. Kalau ada yang belum buat lah, kalau dah ada tak boleh buat dah, kan. Metod penulisan, ya, maksudnya metod penulisan mushaf atau penulisan Al-Quran, ya, dan kesannya terhadap, ya, penghafazan Al-Quran, boleh buat. Tu saya bagi tajuk tu. Tajuk PhD pun boleh tu. Ya, tukang bagi tajuk tak siap PhD lagi. Bagi tajuk yang pandai. Okey. Dan benda tu penting, kan. Dan kalau kata boleh membantu, fadal buat satu kaedah, kan. Dan saya tengok ada juga yang buat dia dalam bentuk lah sujud, kan. Lepas tu dia titik-titik, dia buat titik-titik. Titik-titik ni. So sambung titik bagi budak yang menghafal. Okey, sejauh mana impak keberkesanan itu pada penghafalan Quran. Lagi bagus tak budak menghafal, ataupun sebaliknya. Kena buat kajian. Okey. So dia kata, sekiranya Al-Quran ditulis di atas suatu papan, maka hukumnya adalah hukum mushaf, sama ada tulisan tersebut sedikit ataupun banyak. Hinggakan jika ada beberapa ayat yang ditulis untuk tujuan pembelajaran, haram baginya menyentuh papan itu, papan yang ada ayat Quran tu. Nak hormat, punyalah hormatnya kepada tulisan Al-Quran. Tak semesti 30 juzuk, mana ada yang ada ayat Quran. Tapi ada di sana adalah perbahasan tuan, kan. Jadi benda-benda ni ialah, kan, benda yang kata apa, ni akan ada juga pada muka surat 183 nanti. Saya ingat tak ada muka surat 183 akan cerita ni. So ini prinsip awal dia. Prinsip awal dia ialah haram kalau kita berhadas, tidak ada wuduk, apatah lagi berjunub, kan, berhadas lah, besar atau kecil, kan, menyentuh mushaf, memegang mushaf, membawa sesuatu yang ada mushaf dalam dia, ya, memegang tali yang mengikat mushaf pun tak boleh. Ni pada prinsip awalnya. Nanti akan ada cerita yang lain. Baik. Okey, so ada lagi, kita sambunglah besok. Besok ada lagi ke? Nanti kita confirm balik. Sebab saya ni, saya live di rumah, tapi ada orang yang menguruskan live ni di FB Masjid Putra. Jadi kita kena tanya dululah sama kesediaan tim teknikal ni, kan. Saya tak nak lah ni dah nak raya ni, kan. Besok hari kata ni sebenarnya hari mantai. Tapi tak ada benda nak mantai dah, kan. Mungkin kita nak bersiap sedia nak masak dan apa sebagainya besok, kan. Jadi tengok keadaan. Kalau besok ada, kita beritahu ada atau tak ada dalam Facebook. Kalau ada lah, kalau tak ada pun kita beritahu jugalah. InsyaAllah kita akan cuba selesaikan kitab ini dalam masa terdekat, tapi kena lepas hari jugalah. Nanti kita akan beritahu lah, ya. Jadi
untuk hari ini sampai sini dulu lah, sampai muka surat apa ni? Sampai muka surat 181 tengah-tengah itu. Okey, insya-Allah nanti kita sambung lagi pada esok ataupun lepas raya, insya-Allah taala. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kesilapan, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.